Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam dihormati kepada anak-anak SPM Sekolah Agama Imtiaz Terengganu, Dungun, khususnya di Dungun lah. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat sembang-sembang dengan jangan agak protokol sangat sebab kita santai. Yang penting apa yang kita nak belajar pada malam ini sampai di jiwa pelajar, sebab bab ini yang diminta saya share dengan anak-anak oleh cikgu anda ialah berkaitan dengan bab 5. Mungkin nampak di skrin Okey. Saya dah share di skrin tu. Ini program kita pada malam inilah. Terima kasihlah kepada pelajar yang menyediakan gambar yang comel ni. Okey, baik pelajar. Saya tak nak besarkan, kecil pun tak apa. Baik, yang pertama sekali saya Cikgu Gani, lebih dikenali dengan nama Santai Sejarah SPM. Untuk lebih mengenali saya, pelajar boleh klik pada my link yang saya letak dekat chat tu. Bila pelajar klik saja my link ni, dia simple saja. Kalau pelajar klik my link ni, dia akan dapat mana? Macam ni lah. Okey, dia akan dapat paparan semacam ini dan pelajar bolehlah pilih nak melihat apa. Contoh katalah pelajar nak melihat teknik menjawab sejarah SPM. Pelajar boleh kliklah teknik menjawab sejarah SPM. Mungkin nak tengok pada malam ni ataupun hari ni nak tengok analitik saja. Maka pelajar boleh tengok analitik lah. Ini sambungan. Itu yang pertama. Okey, ini contoh mudah perkongsian saya. Kalau pelajar tengok, itu bila pelajar klik saja dekat my link tu, dia akan dapat macam itulah. Okey, setakat ni nampak ke saya punya paparan? Nampak. Okay, nampak. Okey, baik. Saya akan cerita dalam masa 5-6 minit. Bagaimana kita nak skor sejarah ni anak-anak kalau kita tengok abang-abang kita baru ni, alhamdulillah lah dia dapat skor sejarah ni dengan baik. Tapi kita tak tahulah kita ni macam mana. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar, dia ada beberapa cara yang boleh kita buat. Salah satu pembelajaran waktu PDPR ini ialah kita menggunakan video. Kita menggunakan video dalam PDPC. Video lah grup perbincangan tuition. Ini normal. Waktu PDPR kalau tak ada ini memang tak boleh buat. Kalau kita hanya nak mengharapkan kelas saja tak boleh. Itu sebab pelajar tengok setiap bahan conteng-conteng saya, dia mesti ada video. Dan pelajar boleh join grup Santai Sejarah di Telegram. Dan ini adalah contoh video-video saya. Saya buat video ni mengikut subtopik untuk bantu pelajar, khususnya pelajar KSSM lah. Daripada tingkatan 4, sebenarnya lebih lagi BBM ni maksudnya bimbingan menjawab. Ini tingkatan 5. Saya sudah sampai bab 5. Bab 5 ni, kalau pelajar tengok bab 5 tingkatan 5, ada 11 video saya mengajar. Sebab bab ini antara bab yang paling detail, paling banyak permintaan. Dan ada 6 bimbingan menjawab. Jadi pelajar boleh tengok di situ. Pada malam ini, sebelum saya sentuh, pelajar dah boleh tengok di mana pemberatan markah. Setakat ini pelajar faham kena dapat markah ni macam mana? Berapa orang yang faham? Nak dapat markah ni macam mana? Cikgu, saya nak dapat A+, berapa saya nak? Saya nak A- berapa? Bagi pelajar imtiaz, tak boleh markah bawah pada 100.
Markah mesti lebih daripada 100. Macam mana kita nak kira ni? Dia ialah berapa kertas satu, kertas satu 40 soalan, kertas 2 100 soalan. Campur 2 bagi 140. Jadi dia agak sukar sikit lah. Tapi nak buat macam mana? Inilah KSSM. Saya tak nak sentuh tingkatan 4 sebab minggu depan kita akan sentuh. Saya nak sentuh tingkatan 5. Okey, pelajar tengok di sini. Kalau laju, bagi tahu laju Okey. Pelajar tengok tingkatan 5 ni. Sebenarnya kita dah sampai kepada bab 5. Kalau pelajar tengok sini bab 5 ni, cikgu letak satu soalan. Satu soalan sama ada esei atau struktur ada pada 2 bab ni. Ada pada 2 bab ini. Dan 4 soalan objektif. Bermaksud 2-2. 2-2 Sebenarnya pelajar, kalau kita nak lulus sejarah ni senang je. Kalau pelajar kuasailah bab 5, 6, 7, 8, sebenarnya pelajar dah lulus lah. Untuk tingkatan 5 ni. Tapi kita bukan nak lulus. Kita nak cemerlang. Bila kita nak cemerlang, dia lainlah sikit. Bab 5. Sekarang di sini pelajar. Ada 6 SP. Ini kita nampak ada 6 SP. Kertas 1, kertas 2. Kemungkinan 2 bab ini satu soalan. Jadi kalau pelajar kuasai 2 ini, satu soalan kemungkinan pelajar dah dapat. Itu boleh masuk lagi tajuk 78. 78 ni lagi mudah. Sebab tema dia perpaduan. Jadi rugilah kita kalau kita tak kuasai bab pembentukan Malaysia. Ini bab pembentukan Malaysia ni. Pada cikgu, dia agak mudah. Okey, setakat ni ada nak tanya dalam 3 slide ni? Ada yang nak tanya? Tak ada. Saya tengok kalau ada di chat ke? Tak ada, Ada lagi Okey. Sebab kalau nak tanya sambil-sambil tu boleh tanya. Baik. Tumpuan kita malam ni ialah bab 5. Bila bab 5 ni, bila bersama dengan saya dalam conteng-conteng ni, saya dah bagi pelajar modul. Saya dah bagi modul kosong. Di akhir perkongsian kita ini, pelajar akan dapat modul berjawab. Modul yang ada jawapan ni. Saya dah bagi pada cikgu anda. Dan pelajar dalam modul menjawab itu ada modul conteng-conteng. Hari ni kita nak tengok modul conteng-conteng buku teks ni. Sebab kalau kita nak kuasai sejarah, kita tak boleh lagi belajar ikut cara lama. Itu sebab saya mulakan bab ini dengan konsep gagasan Malaysia. Okey, 5.1. Okey, pelajar boleh tengok. Cikgu dah conteng-conteng dah buku yang cikgu buat dalam bentuk video. Kalau kita nak faham, ini konsep. Bila kita katakan konsep, konsep ni macam definisi lah. Pelajar kena faham maksud. Itu sebab cikgu dah tulis di sini, faham tentang maksud. Kalau tak faham, tak boleh buat. Maksud apa? Jadi soalan dia akan tanya, sebab pelajar tengok, soalan apa yang ditanya di awal tu, yang cikgu bagi dekat pelajar, apa dia tanya? Sini. Cuba tengok soalan pelajar. Apa yang anda faham tentang idea gagasan Malaysia? Pelajar tengok di situ. Apa yang pelajar faham tentang idea gagasan Malaysia? Di mana kita nak ambil? Sudah tentu kita kata, idea gagasan Malaysia ialah di mana kita nak ambil ni? Pelajar mesti faham. Tengok cikgu dah letakkan buku teks. Pelajar cuba jawab sekejap sebelum cikgu masuk. Apa yang anda faham? Jangan kata tak faham. Saya tak faham cikgu. Apa yang anda faham? Di sinilah.
apa yang saya faham tentang gagasan Malaysia, cuba tengok. Yang pertama, dia menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan. Katakan pelajar jawab macam itu. Ada perkataan menggabungkan saja, 1 markah. Okay. Baik, ini idea pertama. Seterusnya pelajar sambung lagi, ada juga idea Melayu Raya. Melayu Raya nanti kita akan tengok pada 5.2. Oh, Melayu Raya ni apa? Melayu Raya ini ialah golongan-golongan daripada gerakan nasionalis. Bila kita jumpa gerakan nasionalis ini, tingkatan 4 kita belajar, ini ialah golongan radikal. Radikal. Apa maksud radikal? Pelajar. Apa maksud radikal? Senyap je. Dia macam ganas gitu Kita tak boleh sebut ganas. Radikal. Selain pada ganas. Di ganas tu lebih kuat. Berten. Dia agresif. Dia menentang tu maksudnya ni. Kalau sesuatu tu dia nak dengan cepat lah. Itu radikal. Baik. Untuk soalan 1 tu, apa yang anda faham? Pelajar faham di sini, pelajar faham dalam kotak yang pertama ni saja. Pelajar dah dapat full mark. Okey, pelajar tulis tu. Menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British. Itu idea yang pertama. Selain itu, terdapat juga idea untuk menubuhkan Melayu Raya oleh gerakan nasionalis. Ada 2 jawapan tu sudah cukup. Namun kita nampak, itu kita nampak. Disambung lagi bawah tu. Sebelum Perang Dunia Kedua mahu mendapat kemerdekaan wilayah, tetapi Allah nak tunjuk Melayu Raya ini gagal. Kalau tidak, cuba kita bayangkan. Mungkin soalan dia boleh soal, apakah yang berlaku sekiranya Melayu Raya berjaya dibentuk? Siapa nak jawab? Apa yang berlaku sekiranya Melayu Raya ni berjaya dibentuk? Saya stop. Malaysia tak wujud. Malaysia tak wujud. Melayu Raya tu Malaysia tu. Maksudnya Melayu Raya tu menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Jadi kita bayangkan apa jadi pada waktu itu? Apa jadi kalau Melayu Raya berjaya? Apa jadi pada negara kita? Sudah tentu kita menjadi negara yang paling apa? Paling besar. Paling besar. Sebab kita menggabungkan dua negara yang agak jauh. Mungkin kita katakan dari segi politik kita semakin kuat. Dari segi ekonomi kita kukuh. Bila kita nak jawab soalan kebat, dia ada 2 jawapan, positif, negatif. Idea, pelajar bagi saja jawapan yang penting munasabah. Okey. Ini pelajar dah dapat full mark bagi soalan saya yang pertama tadi. Pelajar tengok situ Kalau kita nak sambung, kita boleh sambung idea. British juga ada idea. Idea British, dia ada sebab. British ni dia mesti ada sebab. Idea British dia buat untuk ini. Dia nak pastikan bahawa sistem pentadbiran dia ni mantap. Dia tak ada kerja lain. Dia nak 2 benda ni je. Dia nak tubuhkan sistem pentadbiran dan ekonomi dia semakin kukuh. Itu sebab British, dia agak lambat bagi kemerdekaan kepada kita, pada tanah Melayu, sebab dia nak menguasai ekonomi tu. Pentadbiran pun berapa tahun pentadbiran dia bagi? Tingkatan 4 dah belajar. PTM 1948. Cuba tengok. Bila British mula serah kepada kita, sistem ahli tahun berapa? Mula nak soal ni. Sistem ahli tahun berapa? Come on pelajar. Pilihan raya pertama tahun berapa? Saya tahun berapa sistem ahli? Tingkatan 4 bab berapa?
Macam mana kita nak periksa? 47. 47? 48 PTM. 49. 1951. Ya, good. Sistem ahli 1950. Saya sambil-sambil tu saya ulang kaji Pilihan raya pertama bila? Ini bab 8 dan 19? 1955. 1951. 55 pilihan raya besar. Baik. Di sini baru latih. Ini pilihan raya tempatan pertama. Pilihan raya besar ialah 1955. Pelajar tengok dalam bab 4 bab terakhir 55, 56, 57. Kita belajar ini ialah 4 bab terakhir. Kalau kita tengok kalau dia nak bagi lama dah dia bagi, tapi sebab pentadbiran dan ekonomi ni dia masih belum puas kuasai, dia lambat bagi. Dan yang ketiga, tengok idea 3. Barulah Tunku Abdul Rahman. Ini idea. Tunku Abdul Rahman dia kata menggabungkan tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Jadi pelajar tengok soalan saya. Cuba tengok soalan ini. Soalan 1A. Apakah yang anda faham tentang idea gagasan Malaysia? On mic saja. Siapa nak bagi jawapan ni? On mic saja. Saya dah bagi dia punya jawapan tu dalam kotak sebenarnya. Kalau siapa nak tulis jawapan, boleh tulis jawapan di chat. Saya akan copy paste. Saya akan komen jawapan. Jangan malu-malu anak-anak. Ada tak jawapan di chat pun tak ada juga. Tengok soalan yang pertama tu. Cuba pelajar tengok pada modul pelajar. Cuba jawab 2 soalan awal. Sebab bab ini pendek aja. 1 muka surat je. Saya stop chatting. Saya stop presenting. Apakah yang anda faham tentang idea gagasan Malaysia? Penggabungan. Aliyah kata beberapa bekas tanah jajahan British. Masih belum cukup lagi Aliyah. Jawapan tu belum cukup. Dia ada dua markah. Kalau 2, kita tak boleh bagi 2. Kita kena bagi lebih. Kita kena bagi lebih. Aisyah Humaira nak jawab kot? Semua senyap Dia nak gabungkan bekas tanah jajahan British yang ada dekat Asia Tenggara ni. Okey, baru satu. Dan. Dia bila 2 ni kita terus guna dan. Penggabungan bekas tanah jajahan British dan. Ada 3 idea kan kita boleh keluar? Paling-paling tak ada pun keluarkan idea. Tunku Abdul Rahman pun boleh. Tapi soalan kita dia nak apa yang anda faham tentang idea gagasan Malaysia dari Melayu Raya. Cuba tengok betul-betul soalan tu pelajar. Pelajar jawab gabungkan bekas tanah jajahan British tu agak-agak dapat markah tak? Come on pelajar, kita baru 5.1 ni. Untuk meningkatkan potensi ekonomi. Okey. Tak lengkap tu. Lagi Ikram, sambung. Kita cuba tengok pada Melayu Raya saja sebab soalan kita cuba tengok modul. Okey, saya tunjuk, saya present balik sebab kita kena faham soalannya mudah. Tapi kenapa pelajar akan hilang markah? Saya kata dia akan hilang markah bila pelajar cuba tengok, dia nak di sini ialah apa yang anda faham tentang idea gagasan Malaysia dari Melayu Raya. Bermaksud pelajar kena cerita tentang Melayu Raya saja. Perenggan pertama tu tak ada kaitan. Antara idea lain, dia mula jawapan daripada situ. Melayu Raya ialah gerakan yang dipimpin oleh gerakan nasionalis, sambung, yang mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah British. Kalau pilih sampai kuasa penjajah itu adalah huraian. British, Belanda, Amerika itu adalah contoh.
Namun begitu idea itu tidak berjaya dilaksanakan. Jadi pelajar tengok soalan ini sebab kalau kita silap faham, 2 markah hilang macam tu saja. 2 markah. Okey, setakat ini jelas? Saya nampak soalan pertama pun pelajar dah Jelas cikgu. Dah cikgu. pertama tu pelajar dah keliru. Jadi pelajar situ, pelajar kena faham tentang Melayu Raya. Sengaja cikgu tinggikan arah soalan itu. Beza dengan soalan 2, soalan 2 ni dia mudah. Dia kata apa? Jelaskan perbezaan idea British dengan Tunku Abdul Rahman. Okey, di sini saya cuba pelajar jawab. Bila jumpa soalan macam ni, 4 markah, bermaksud dia nak dua-dua. Dua-dua pelajar, sebab ada perkataan dan. Bila kita jumpa perkataan dan tu, dia kena hati-hatilah. Di mana perkataan dan tu, kalau pelajar tengok, dan Tunku Abdul Rahman. British 2 markah, Tunku Abdul Rahman 2 markah. Hati-hati di situ. Okey, saya nak tengok siapa yang bagi jawapan ni. Boleh tulis di chat, saya akan copy paste, saya akan komen jawapan dulu. Saya biar slow tak apa. Benda ni asas. Kalau 5.1 kita tak faham, kita tak boleh pergi 5.2. Najmudin cuba jawab, Najmudin. Terus senyap lah Najmudin Ya saya. Okey, cuba jawab. British Okey. mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara. Okey. Manakala Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj melakukan penggabungan persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan juga Brunei. Okey, good. Lanjut. Kalau macam tu baru dapat 3 markah je. Sebab Najmudin belum masuk lagi yang merah ni. Tentang idea penyatuan wilayah penguasaan British saja. Yang hijau tu 1 point. Baru 1 markah. Sepatutnya kalau tengok jawapan, cuba tengok jawapan ni. Di situ kita nampak. Cikgu dah bagi jawapan ini. Terdapat perbezaan idea bagi pihak pegawai British dan Tunku Abdul Rahman. Fakta lah Itu intro. Di mana British mengemukakan idea penyatuan penguasaan British. Baik. Yang hijau tu pelajar bagi baru dapat 1 markah. Dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. 2 markah. Sampai situ dah cukup dah. Kalau kita sambung lagi, itu kira markah bonus lah. Tapi kita nak 2 saja. Gunakan manakala. Bila kita ada soalan perbezaan, manakala sebaliknya, disyorkan diminta pelajar kalau boleh buat 2 perenggan yang beza lah. Manakala idea gagasan Malaysia, nampak? Pergabungan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk, bila kita jumpa kabus ni, kabus tu kerana, agar, boleh, untuk dia membezakan fakta dengan fakta ataupun fakta dengan huraian. Barulah dia dapat 4 markah. Kalau tengok sini markahnya, sekali dengan hijau 5/4. Pelajar dapat 4/4 ataupun 4 maksimum. Okey, jelas pelajar? Okey, ada nak tanya? Jelas, Cik. Okey. Tak ada tanya ke? Alia okey Mak Alia? Okey, cikgu. Okey, saya tayang balik supaya pelajar nampak jawapan pada PowerPoint. Cuba kita tengok jawapan ini pelajar. Tak apa, jawapan ini nanti pelajar akan dapat di akhir. Bila kita jawab tadi soalan pertama, ramai dah pelajar hilang markah. Anggap 2 markah dah hilang lah. Pada cikgu 2 markah pelajar dah hilang. Soalan 2, dia nak, bila sebut dan, dia ada 2 tu. British dan Tunku, 2 British, 2 Tunku, 4 markah digalakkan perenggan yang berbeza. Barulah pelajar boleh dapat markah yang baik. Itu sebab 5.1 ni kalau kita tengok, kita belajar, 5.1 dia pendek je. 1 muka surat je.
Kalau kita faham yang ini, okey. Terutamanya idea Tunku Abdul Rahman ni sebab dia akan bawa lagi nanti dalam idea 5.2. 5.2 ni. Dalam 5.2 ni, okey, kita belajar tentang idea. Cikgu letak dah sini warna, huraian. Pelajar kena faham yang pertama dalam kita belajar sini, cikgu saya nak faham apa? Kita faham nama satu, sebab. Dia bergabung sebab apa? Kita kena faham. Setiap orang British ni, dia tak pernah pun ikhlas dalam penggabungan. Okey, kita tengok dulu. Sebab soalan, dia mungkin soal ialah, sebab apakah McDonald ingin mencadangkan penggabungan? Okey, kita tengok. Yang pertama, Lord Brassey. Ini satu. Okey? Dia cadangan senang je. Sarawak, Sabah, Negeri Melayu, Negeri Selat. Singapura tak ada. Sebab dalam Persekutuan Tanah Melayu kita tengok, pada waktu itu, Singapura ni diasingkan. Di peringkat awal diasingkan sebab Singapura ni maju. Sebab Singapura ni antara 3 negeri selat. Apa negeri selat selain pada Singapura? 2 lagi? Come on pelajar. 2 lagi negeri selain. Pulau Pinang dengan Melaka, Melaka. Pulau Pinang. Dia senang je. Dia nak ingat negeri selat ni, pelajar ingat nama SPM. Singapura, Pulau Pinang, Melaka. Dapatlah negeri selat. Baik. Apa sebab dia? Apa sebab Lord Brassey nak bergabung? Cuba tengok. Cikgu dah bulat dah. Sebab ekonomi. Jadi pelajar, bila kita belajar dalam 5.2 ni, pertama tokoh. Pelajar tengok tokoh. Pelajar tengok negeri yang cuba diambil, cuba digabungkan. Yang ketiga sebab. Okey, Lord Brassey, hampir semua dia ambil ekonomi. Ingat Brassey, ingat cadangan yang pertama. Ini. Awak ingat cadangan pertama, awak ingat Brassey. Yang kedua ialah McD. Ingat McD. McDonald, bila McDonald, untungnya pelajar ingat McDonald, automatik pelajar dapat sebab. Dia nak bergabung sama macam Brassey, ekonomi juga. Dan kita nampak cadangan McD ni disokong oleh Dato' On. Cuma bezanya mungkin pelajar di sini keliru sikit. Dia minta menggabungkan tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Maksudnya di sini McD ni dia gabung semua sekali. Pelajar terus ingat semua aje. Yang ini pelajar tolak Singapura. Pening sikit ni Pening ke? Okey. Templar, tengok Templar ni tahun 52. Pada waktu itu komunis banyak. Jadi tujuannya ialah untuk keselamatan. Nampak? 2 ekonomi, 2 keselamatan. Dan yang terakhir, Tore. Kembali kepada atas ialah ekonomi. Yang ini agak senang sebab pelajar buang satu cadangan daripada McD. Iaitu, dia tak ada wilayah Borneo. Pelajar nampak di sini. Baik. Tanpa merujuk buku teks, saya tutup sekejap. Tanpa merujuk buku teks, saya tanya secara terus saja. Ulfah Mariam. Apakah cadangan McD, Ulfah? McD nak menggabungkan negeri Melayu, Tanah Melayu. Borneo dengan Singapura Atas sebab? atas sebab ekonomi. Good. Ikram, Tore. Ikram Rahmat. Tore punya cadangan. Ikram? Ikram tidur ni kot.
Ikram Rahmat. Tak ada tu ya. Di sini kita nampaklah pelajar on tapi dia pergi makan nasi kot. Tak apa. Jadi kita tengok situ. Saya ulang balik dalam 5 ini kita tengok ada 4 tokoh saja. Satu ialah yang pertama apa? Lord Brassey. Lord Brassey. Lord Brassey terus letak ekonomi dan politik tapi tak ada Singapura. Tak ada Singapura. Good. Kita pergi yang kedua, McD. McD sebabnya sama ekonomi. Singapura ada tak ada? Singapura ada tak ada? Ada. Kita nak Melayu, Singapura, okey, good. Kita pergi yang ketiga, Templar. Templar tak ada negara. Tak ada negeri, tapi ada sebab. Waktu itu komunis banyak, tahun 52, dia nak apa? Keselamatan, good. Last, Tory. Tory sebab sama, negeri, apa yang tak ada? Borneo. Good. Kalau kita tengok di situ, katakan pelajar dah faham, kalau kita tengok pada tajuk 5.2 ni, kalau dia nak soal kita pun lah, dalam objektif pelajar, okey, saya buka soalan objektif sekejap. Kita bayangkan kita buka soalan objektif sekejap, saya menggunakan buku saya ni. Okey. Pelajar mungkin nampak, tak nampak beritahu Okey. 5.2 je latar belakang Persekutuan Tanah Melayu. Good. Okey, saya pergi bab 5 Okey, kita tengok soalan objektif pelajar. Apa kemungkinan yang disoal berkaitan dengan soalan objektif? Ini kebanyakannya saya dah bincang dengan pelajar. Pelajar tengok yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan idea gagasan Malaysia? Gabungan bekas tanah jajahan British. Good. Soalan 2, British mengemukakan idea penyatuan wilayah di Asia Tenggara. Mengapa idea tersebut? Mengapa dia nak gabungkan pentadbiran dan ekonomi? Kalau pelajar tengok soalan kita dia tak susah. Oh, senang saja cikgu. Itu sebab pelajar, kalau kita nak berjaya, pelajar bila kuasai soalan objektif, dia automatik kuasai kata 2. Macam ni. Mengapa Lord Brassey mencadangkan penggabungan wilayah supaya menjadi tanah jajahan besar? Dia tanya. Itu sebab cikgu tanya sebab. Soalan ini ditanya sebab. Soalan ni, tujuan gerakan Melayu Raya sebelum Perang Dunia. Sebab. Pelajar cuba tengok soalan. Okey. Pelajar tengok lagi. Mengapa British mengemukakan idea tersebut? Sebab. Jadi dalam kita belajar 2 SP ni, 5.1 dan 5.2, pelajar tolong fahamlah tentang sebab. Dia tak boleh lari daripada itu pelajar. Itu sebab dalam kita bina soalan, kalau pelajar tengok 5.3 tak ada, contoh soalan esei yang cikgu bina. Mana soalan esei? 5.3. Saya rasa 5.1, 5.2 kita tak buat kot. 5.1, 5.2 kita tak buat. Sebab kita tak nampak 5.1 dan 5.2 ni boleh disoal pada waktu itu. Okey, baik. Habis. 2 muka surat pelajar. Saya tak laju. Laju ke? Tak cikgu. Okay. Setakat ini jelas? Ada tak faham nak tanya? Jelas. Okey. Sebab kalau tak faham tolong bagi tahu Okey. Kita nak pergi pada muka surat yang ketiga. Sebelum kita pergi tengok. Kita tengok pada modul kita. Cikgu dah bagi tadi pelajar. Satu muka surat yang pelajar belajar ni, dia boleh soal 2 soalan. Dan disitulah dia letak jawapan. Okey. Cuba tengok soalan kebat pada 5.1. Idea gagasan Malaysia dilaksanakan dilihat lebih menguntungkan British. Setujukah anda dengan kenyataan ini? Okey. Cikgu copy paste soalan ini, kita cuba bincang sekejap. Di sini untuk 5.1 ni, sebab dia link dengan 5.2. Idea menguntungkan British.
Kalau pelajar tengok. Itu key soalan dia. Idea itu menguntungkan British. Setuju atau tidak? Setujukah anda dengan kenyataan ini? Okey. Cikgu bagi masa pelajar dalam 2-3 minit cuba tulis jawapan di chat ataupun on mic. Untuk kita faham soalan kita ni. Ini soalan kebat yang pertama ni. Ataupun siapa yang nak cuba jawab. Salah tak apa. No problem. Macam Naili nak cuba jawab, mana tahu kan? Balkis ke nak cuba jawab. Bila soalan macam itu tanya, pelajar mesti ada pendirian. Tak ada pendirian maka kosong. Setuju atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau setuju, kenapa? Okey. Siapa nak bagi jawapan ni? Ulfuah cikgu dah tanya. Siapa lagi cikgu dah tanya tadi? Najmuddin cikgu dah tanya. Main lagi ni. Ahmad Afzan belum. Ikram sudah Ahmad Afzan nak cuba jawab kot. Sebab gambar merenung jauh je. Cikgu ulang balik soalan cikgu. Afzan tak dapat modul ke? Dapat dah tapi kita print ada ikut susun. Okey. Idea. Okey, cikgu tayang balik soalan. Okey, cikgu tayang balik soalan. Sebab soalan ni cikgu kena buat sebab dia berkait dengan 5.2. Ini mana pergi ni? Sini. Okey, soalan kita cuba tengok situ. Idea gagasan Malaysia dilihat menguntungkan British jika dilaksanakan. Setujukah anda dengan kenyataan ini? Maksudnya kalau kita bergabung ni British untung. Setuju atau tidak? Itu jawapan dulu. Setuju. Okey, setuju. Alasan? Dia mesti link dengan sebab. Cikgu. Okey, tengok Amna dah jawab. Kalau setuju sebab nanti British boleh sumbangkan balik keuntungan itu untuk pembangunan tanah Melayu. Tengok Amna. Tak apa Amna, good. Amna, cuba jawab terdapat 2 markah. Setuju. Amna kata mungkin dengan keuntungan ekonomi tadi, kan ada sebab ekonomi. Cikgu beritahu dalam bab ini tolong faham tentang sebab. Dia kata untung kepada pembangunan tanah Melayu. Okey, good. Kalau Amna dia bagi contoh pembangunan tu apa lagi bagus. Dapat 2 markah Amna. Lagi? Alia Masyarah, saya setuju. British lebih mudah untuk mentadbir alam Melayu. Okey, 1. Kuasa British menjadi lebih kukuh disebabkan pentadbiran yang seragam. Jawapan Alia ni full mark. Okey, cikgu copy dulu jawapan ni. Cikgu copy paste dulu jawapan ni. Cikgu letak dalam sini. Pelajar boleh tengok. Okey, katakan kita tengok jawapan ni. Cikgu besarkan. Okey, kenapa jawapan ni kalau kita tengok agak menarik? Cikgu besarkan 20. Saya setuju. Okey, saya letakkan di sini. Okey, cikgu present dulu Okey, kita tengok jawapan Alia. Jawapan Alia sekejap. Saya setuju. Okey, saya setuju saja. Pelajar tulis macam ini. Dapat 1 markah. British mudah untuk mentadbir alam Melayu. Mudah mentadbir. Ini adalah munasabah. Kuasa British menjadi lebih kukuh. Lebih kukuh. Kukuh. 1 markah. Disebabkan pentadbiran yang seragam. Huraian kepada kukuh. Jadi, markah ngam-ngam 4. Ada lagi jawapan lain. Okey, tengok jawapan Ikram. Okey, saya copy pastekan jawapan Ikram. Pelajar boleh tengok di sini. Okey. Bila kita katakan jawapan, besarkan jawapan Ikram.
16. Okey. Saya bersetuju. Okey, good. Ini pendirian, 1 markah. British dapat menjalankan rancangan dekolonisasi. Okey, satu lagi bagus. Belum masuk lagi dah dapat jawapan dah. Ini bukan dapat, maksudnya British telah melaksanakan dekolonisasi, 1 markah, dan mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo, 1 markah, terutamanya Sabah dan Sarawak. Ini ialah contoh, juga jawapan 4 markah. Nampak pelajar? Ini soalan kebat, kita tak boleh takut. Kita cuba jawab saja. Sebab mana-mana jawapan yang munasabah, M dapat markah. Okey, ada lagi je nak cuba jawab? Ainul Sofia nak cuba jawab ke? Boleh on mic, siapa nak cuba jawab satu lagi? Sebelum kita sambung. Tak ada dah? Dennis Jeffrey? Cikgu sebut nama je ni. Tak ada lagi dah? Okey. Okey, setakat ni nak tanya? Ada nak tanya? Tanyalah. Kau pun tak nak tanya ke? Semua senyap je, macam mana cikgu nak tahu kau faham ke tidak? Okey, Ikram nak tanya tu. Okey, Ikram, ada apa Ikram? Cikgu nak tanya. Jadi kalau soalan tadi 1 markah untuk dia punya setuju atau tak setuju kan cikgu? Ya, pendirian. Ya. Kalau lepas tu kita bagi isi. Tapi lepas tu isi tu macam dok tepat mana. So huraian tu boleh macam huraian dengan contoh ada bagi juga. Kalau ia macam isi tak tepat, huraian dengan contoh tu ada peluang untuk dapat markah. Ada markah. Sebab dia akan tengok keseluruhan. Cuma jangan bagi jawapan yang tak ada markah ialah pendirian setuju tapi jawapan tu macam tak setuju. Itu memang kosong. Tapi kalau jawapan setuju, huraian salah. Huraian salah. Tapi contoh tu mungkin boleh terima. Tapi biasanya huraian dengan contoh tu dia pair. Kalau huraian salah, automatik contoh tu salah. Dia macam tu. Dia atau kalau fakta salah, fakta betul, kadang-kadang huraian salah. Itu ada. Tapi kalau huraian, dia tak boleh contoh salah. Itu kita kena hati-hati. Sebab kalau kita tengok soalan kebat ni, untuk KSSM, pelajar tolong hati-hati dengan kaedah holistik. Apa tu holistik? Fakta, huraian, contoh, inferen. Nanti kita akan masuk bila soalan seterusnya. Okey, good. Ada lagi pelajar? Kalau tak ada, cikgu teruskan lagi. Sebab kita sambil-sambil tu pelajar nak tanya, tanyalah, jangan malu-malu. Sebab kita nak fahamkan, bukan senang dia pelan-pelan kita nak tengok. Okey, kita dah habis idea daripada Mat Saleh. Sekarang kita nak tengok ialah idea daripada orang Melayu. Ini bab 7 pula. Okey. Kita sambung lagi. Okey, tengok bawah ini. Di sinilah yang memperincikan tentang Melayu Raya. Pelajar tengok. Okey. Ini Melayu Raya. Kenapa Melayu Raya nak menubuhkan satu gabungan yang besar dan kenapa gagal? Baik. Dalam bahagian ini, pelajar tolong tengok semua sebab sebab apa gagal. Cikgu conteng pada gambar Dr. Burhanuddin tak apa kot sebab gagal. Okey. Kalau tengok yang pertama, cikgu senang. Sebab dia majalah Al-Imam pembangunan. Itu sebab di atas cikgu tetap menekankan tentang sebab. Melayu Raya, ambil satu tokoh pun cukup. Kita ambil tokoh senang sekali ialah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi lah. Ataupun Pak Sako. Sebab apa? Dr. Burhanuddin ni kita nak linkkan dengan parti PAS tu ataupun Pak Sako, Ishak Haji Muhammad. Kita ingat satu tokoh, ingat idea dia nak gabungkan tanah Melayu dengan Indonesia dan ingat kenapa gagal. Okey, dia gagal sebab
kita nak gabung dengan Indonesia tapi tiba-tiba Soekarno dia telah mengisytiharkan kemerdekaan dia tanpa pengetahuan kita. Automatik dia dah merdeka, jadi hasrat kita gagal lah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, tahun 55, ini tahun pertama pilihan raya. Kalau kita tengok di situ, yang ini tak ada masalah sebab pelajar dah belajar dalam 5.1, sama. Dan yang ketiga, cadangan yang ketiga ialah Tun Datu Mustapa. Kenapa dia minat nak bergabung? Mesti ada sebab. Agak-agak kenapa Tun Datu Mustapa ni dia minat nak bergabung? Kalau pelajar saya tanyalah. Dia orang Sabah, pemimpin Sabah, tahun 1958, kenapa dia minat bergabung? Kata soalan kebat tanya macam itulah. Pelajar, kenapa Tun Datu Mustapa berminat nak bergabung dengan Tanah Melayu pada waktu itu? Kita kena faham bahawa Sabah pada waktu itu, dia agak terkebelakang berbanding Sarawak. Dalam keadaan bentuk muka bumi, dalam keadaan politik. Jadi dengan menyertai Malaysia, dia mempercepatkan kemerdekaan dan membawa kepada pembangunan Sarawak. Itu Tun Datu Mustapa ni cerdik. Itu sebab kalau kita tengok soalan kita, soalan saya yang pertama, ini jawapan tadi dah clear lah. Cuba tengok di sini. Jelaskan idea penduduk tempatan dalam pembentukan Malaysia. Saya yakin soalan ini kalau keluar lah pada hari periksa, ramai pelajar yang tercicir. Kecuali kalau pelajar dapat ingat paling banyak Melayu Raya. Okey, Melayu Raya ni ada 4. Okey, cikgu nak soal siapa ni? Melayu Raya ni ada 4. Cikgu nak soal Haifa. Okey. Haifa ada? Cikgu nampak macam ada nama Haifa tadi. Dah tak ada dah? Haifa ada, Haifa? Ada. Okey. Melayu Raya. Kenapa Melayu Raya gagal, Haifa? Kenapa hasrat penggabungan Tanah Melayu dengan Indonesia gagal? Soalan tanya macam itu saja. Ataupun soalan tanya, apa yang anda faham tentang Melayu Raya? 4 markah. Cikgu tulis di chat soalan ni. Soalan tanya, apa yang anda faham tentang gagasan Melayu Raya? Dan kenapa gagal? Kenapa gagasan ini gagal? Okey, 4 markah. Siapa nak bantu Haifah ni? Aisyah nak bantu kot? Banyak soal sebab dah belajar, cikgu boleh soal lah. Biar slow tak apa. Kita banyak soal. Okey, siapa nak cuba jawab ni? Apa yang anda faham? Apa intro yang awak nak guna soalan macam ni? Kita beritahu apa yang kita faham tentang gagasan Melayu Raya ni, macam beritahu maksud Melayu Raya tadi tu ke? Ya. Bagus. Nik nak cuba. Okey, cuba Nik. Okey. Intro dulu, intro. Apa intro kita nak guna ni? Melayu Raya ialah penggabungan antara tanah Melayu, tanah jajahan British di Asia Tenggara. Lepas tu Melayu Raya gagal kerana Presiden Soekarno. Nik tertinggal lah. Melayu Raya ni siapa yang perjuangkan? Itu yang pertama. Oh, siapa yang perjuangkan? Golongan mana? Orang Melayu. Tak tepat. Golongan mana yang perjuangkan Melayu Raya tadi? Dalam 51 pun ada. Nasionalis Tanah Melayu. Oh, nasionalis. Satu Melaka. Siapa golongan nasionalis? Bagi. Satu nama.
Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Good, nak 2 markah. Apa Okey. tujuan golongan nasionalis buat? Baru masuk tadi. Menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Ya, good. 3. Kenapa gagal? Kerana Presiden Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia tanpa Pengetahuan. melibatkan tanah Melayu. Itulah jawapan dia. Kalau kita Okey. faham satu. Siapa tubuh? Kenapa? Kenapa gagal? Jadi kalau tengok soalan ni, Jahizah dia tulis Melayu Raya ialah idea penggabungan antara tanah Melayu dan Indonesia. 1. Gagal kerana mengisytiharkan. Okey. Jahizah punya jawapan ni 2. Sebab Jahizah tinggalkan 2 jawapan atas tadi tu. Nasionalis dengan tokoh. Okey, sama juga dengan Alia. Alia hanya dapat 1. Jadi kita nampak, bila kita dapat soalan ni pelajar, dapat soalan sejarah, itu sebab kita kena ada kemahiran 5M. Kita kena baca, kita kena menggaris, baru dah baca, dah garis, kita ada kemahiran merangka. Pelajar yang cemerlang mesti ada kemahiran merangka. Barulah kita cuba jawab dan akhirnya kita menyemak. Bila kita dah faham Melayu Raya, automatik soalan yang kedua ini pelajar boleh jawab dah. Dia nak 6 markah. 4 markah pelajar dah dapat dekat Melayu Raya, betul? Pelajar cuba tambah 2 lagi markah sama ada daripada Al-Imam ataupun Tunku Abdul Rahman ataupun Tun Datu Mustafa. Itu sebab kata, kalau kita faham Melayu Raya, automatik kalau dapat 6 markah, sekurang-kurangnya pelajar dah dapat separuh daripada 6. Kalau Tunku, senang saja. Tunku ni dia nak gabung sebab apa? Sebab apa Tunku nak gabung? Kamu belajar. Tak faham 5.1 itu sebab. Saya kata kalau 5.1 kita tak faham, dia tak boleh pergi 5.2 sebenarnya. Apa sebab Tunku nak gabung? Negeri yang mana yang Tunku ajak gabung? Ada tak Singapura dimasukkan? Ada. Jadi kita ambil sekali. Tunku ni paling senang. Kenapa? Tunku ni, dia ada beza sikit. Tunku ni dia mencadangkan termasuk Brunei. Singapura ada, Brunei ada, Tanah Melayu ada, Sabah ada, Sarawak ada. Semua ada. Sebab apa? Sebab Tunku memikirkan 2 benda aja. Politik dan ekonomi. Dapat 2. Jadi kita dapat 6 dah dari situ. Okey. Jadi kalau pelajar tengok jawapan ini, pada cikgu dah okey lah. Pelajar dapat. Nampak macam soalan esei ni susah. Itu sebab kalau kita tengok jawapan yang cikgu bagi di sini, idea penduduk tempatan cikgu ambil Al-Imam. Al-Imam tu dapat 2 atau 3 markah. Selebihnya ialah jawapan daripada Melayu Raya. Sebab Melayu Raya tu paling banyak markah. Bayangkan kalau setiap nama itu dia bagi 1 markah. 1. Itu belum masuk kita tahu negara lagi. Kita tengok sebab gagal lagi. Jadi pelajar bayangkan ya. 6 markah. Senangnya cikgu 6 markah. Senang kalau kita faham. Okey. Tengok soalan yang kedua. Ini soalan yang cikgu bagi ni dekat buku teks. Ini cara-cara cikgu mengajar conteng-conteng nak bagi pelajar faham. Idea pembentukan Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terangkan faktor tersebut. Soalan ini, pelajar, bila kita tengok pada muka surat 93. Okey, pelajar tolong tengok muka surat 93 kalau ada. Okey. Pelajar tengok di sini, cikgu dah letakkan fakta huraian contoh. Katakan markah kita 6 atau 8. Di mana markah saya nak ambil cikgu? Bagi pelajar yang cemerlang, dia mungkin tak ada masalah. Bagi pelajar yang kemampuan idealnya sederhana, kita mesti ada poin yang kita nak ingat. Okey, cuba tengok di sini. Dia ada 4 poin utama. Di sini awal-awal dia dah boleh tanya dah. Rational idea pembentukan Malaysia. Rasional ni faktor. Sebab apa? Ini faktor lah. Okey. Yang paling mudah, kalau pelajar ingat ini saja, fakta ini, pelajar dah dapat full mark.
Kenapa cikgu kata full mark? Okey, cuba kita tengok. Faktor pembentukan Malaysia ialah sebab keselamatan. 1 markah. Iaitu berlakunya ancaman komunis di Singapura. 2. Huraian. 3. 4. Okey, kita nampak di situ dah ada 4 dah. Ancaman komunis sampai situ 4. Jadi, yang cikgu letak hijau ini ialah lebih kepada kesimpulan. Jadi kita nampak, di sini ada markah lagi. Penyatuan dengan Singapura memberi kuasa kepada kerajaan dalam bidang, ni maksud. Ini sudah pergi lain ni. Yang ini adalah contoh. Cikgu letak warna hijau. Dalam bidang keselamatan dan pertahanan. Kita dapat 2 jawapan lagi di sini. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, pelajar tengok, 6, 7. Belum masuk lagi dengan Sarawak. Jadi kalau soalan ini, pelajar tengok soalan yang pertama yang cikgu tayang ni, dia kata, pembentukan di Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terangkan faktor tersebut. Pelajar bagi 4 faktor ni 4 markah lah. Belum masuk uraian lagi. Tapi kalau pelajar kata, cikgu saya lupalah faktor lain, pelajar detailkan saja tentang yang pertama tadi, okey. Dah okey dah. Sebab kalau kita tengok jawapan, saya besarkan, pembentukan Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keselamatan. Cikgu letak situ. 1 markah. Di mana berlakunya ancaman komunis. 1 markah. Menggugat keselamatan, kegiatan komunis, memberi kuasa, sampai di sini pelajar tengok 8/6. Markah yang dia nak 6 saja. Jadi pelajar yang cerdik, dia akan hafal mana fakta yang paling banyak. Bukan fakta yang paling sikit. Itu kalau kita tengok. Okey. Kita nak habis dah 8.2 ni. 8.2 pula. 5.2. Okey. Cikgu buka dulu. Ada pertanyaan? Tanyalah. Bukan senang. Cikgu, Ya saya. Iman. Ya. contoh kalau macam soalan ni dia 4 markah je kan. Lepas tu faktor dia tadi ada 4. Lepas tu kalau Ya. kita bagi faktor isi je 4-4 macam tak terangkan boleh ke? Tapi kalau esei dia jarang ada 4. Esei dia mesti 6. Itu sebab esei dia mesti berdiri dengan huraian dan contoh. Tapi kalau struktur, ya. Struktur boleh. Esei dia tak boleh 4. Kecuali dia pembina soalan pun dia faham. Soalan ni dia ada fakta huraian contoh. Takkan kita nak letak soalan senaraikan. Tak ada. Esei tak ada jumpa soalan. Jelaskan. Buktikan. Itu kita nampak aras dia tu agak tinggi kan. Dia minta juga fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Okey, jelas mana? Okey, ada. Okey, ada 1-2 soalan lagi. Cikgu nak tanya. Okay, Kalau kan dia kita boleh buat satu ayat terus ada macam faktor huraian semua tu. contoh? Macam tadi kan cikgu buat faktor keselamatan di mana berlakunya ancaman komunis di Singapura. So kita boleh gabung macam tu. Ya, Kita ya. dapat 2 markah. Ya. Itu kita panggil jawapan yang fakta, huraian lanjutan. Namanya kalau satu lagi huraian tu kita panggil huraian lanjutan. Kalau ada lagi, huraian lanjutan lagi. Okay, still dapat markah tambah satu lah. Tambah 1. Dia macam jawapan kawan kita bagi tadilah. Cikgu tayang balik. Jawapan dalam Word tadi kan. Yang cikgu kita garis tadi. Okey. Kalau kita tengok jawapan ni, nampak sini kan? Saya bersetuju. Fakta, contoh. Fakta, huraian. Jadi jawapan yang baik sebenarnya, dia mesti ada apa? Fakta, huraian, contoh. Ini antara jawapan yang baik cikgu besarkan juga ya. Ini kalau pelajar dapat macam ini pun baguslah. Ataupun pelajar nak jawab, kita panggil fakta, huraian,
huraian lanjutan. Mungkin dia buat huraian lanjutan contoh. Mana kita tengok jawapan yang baik? Sudah tentu jawapan yang kedua ini antara yang terbaik ni. Berbanding jawapan ni. Okey. 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 Sebab dia dalam kita nak mencari jawapan yang baik ni, ada sebenarnya ada jawapan yang baik, cikgu dah ada tunjuk. Nanti belum sampai lagi. Itu antara satu bentuk jawapan lah. Okey, ada lagi? Siapa nak minum boleh minum, rehat 2 minit. Boleh berehat sekejap, minum sekejap. Sementara tu pelajar boleh tanya, ambil vitamin sikit. Okey, 5.1 clear? Faham? Faham, Okey. cikgu. 5.2, kita dah habis 2 5.1 dan 5.2 ni pelajar faham tentang pembentukan saja. Jadi kalau kita tengok dalam soalan, cikgu tak sempat nak share semua soalan. Kekangan masa. Kita tengok soalan kita ni, kalau pelajar tengok, okey. Ini soalan, cuba tadi. Nick kata, okey. Keselamatan di mana? Saya nak bezakan ancaman komunis yang telah menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Fakta huraian. Tunku Abdul Rahman menganggap huraian lanjutan. Nampak? Huraian lanjutan lagi. Huraian lanjutan. Tak ada contoh pun. Tapi contoh di mana? Dalam perenggan kedua ada contoh. Sarawak berhadapan dengan ancaman komunis. Contohnya apa? Melalui CCO. Kita nampak di situ. Ada jawapan ini, fakta, huraian, contoh. Ini kira jawapan yang baik lah. Ni pada cikgu, kebat ni antara yang paling mudah lah. Kalau kita nak jawab soalan iktibar, kata kunci kita mesti gunakan kita hendaklah. Kita hendaklah, kita perlulah, kita mestilah, baru kita dapat. Namun begitu tak semestinya kita tertakluk pada jawapan macam ini. Pemeriksa dia akan tetap memeriksa kertas pelajar walaupun jawapan tak ada intro, tak ikut format dan sebagainya. Tak ada fakta. Semua huraian. Mungkin skema tu huraian saja, dapatlah markah. Kita tak tetap. Okey pelajar. Kita nak pergi kepada 5.3. Ini senang sikit lah. Reaksi negara jiran, cikgu besarkan. Reaksi negara jiran. Jadi dalam bahagian ini, apa yang pelajar kena faham ialah 2. Satu reaksi tempatan, satu reaksi negara jiran. Kalau kita tengok sini, di sini dah boleh soal dah. Itu sebab pelajar nampak dalam soalan saya yang pertama, tinggal di sini, pada akhirnya pelajar dapat menerangkan reaksi tempatan dan jiran. Okey, soalan saya yang pertama, cuba tengok. Saya tanya ialah, senaraikan negara jiran yang memberi reaksi awal. Nampak macam mudah, tapi hari periksa pun ada yang salah. Kalau kita jumpa huruf Roman macam ini, bermaksud jawapan kita pendek dan tak perlu ayat lengkap. Terus saja. Ini. Tempatan, jiran. Okey, habis. Clear. Muka surat pertama tak ada apa. Okey, kita tengok reaksi tempatan. Di sini cikgu nak conteng. Okey. Bila sebut reaksi tempatan, bagi Tanah Melayu itu sendiri, dia tak ada masalah. Ini. Kalau kita soalan tanyalah, adakah Tanah Melayu ini ada masalah? Tanah Melayu, dia memang tak ada masalah. Ini Tanah Melayu. Kenapa Tanah Melayu tak ada masalah? Sebab kita pada waktu itu memang kita nak merdeka. Dan kita dah merdeka. Kita dah merdeka. Kalau kita bergabung, lagi kuatlah. Jadi kita nampak Tanah Melayu mendapat sambutan yang baik. Walaupun ada beberapa parti yang tidak bersetuju, tetapi kita nampak akhirnya UMNO mendapat sokongan penuh. Itu asas. Tak ada masalah. Yang kita nak tengok di sini ialah Sarawak.
Sebab Sarawak dan Sabah ni dia unik. Sarawak ni dia reaksi ada yang menyokong, ada yang menentang, ada yang menentang ini kemudian menyokong. Itu sebab soalan kita tengok yang menyokong ni senang saja. Kebanyakan parti Melayu. Kalau selalu sebut, cikgu kenapa orang Melayu dia lebih mudah? Melayu sokong. Yang menentang ini kebanyakannya adalah orang Cina dan masyarakat pribumi pada waktu itu. Orang Cina dia tak sokong sebab apa? Sebab ekonomi. Dia takut ekonomi dia terganggu. Kalau dia masukkan jadi macam ini, dia tak nak. Jadi SUPP, Ong Kee Hui, dia menentang. Snap ni tolong tengok. Yang diketahui oleh Stephen Kalonengkan, tetapi kita nampak peringkat awalnya dia menentang. Tetapi di akhir ini, Snap ni, dia menyokong. Nampak? Tapi kita nampak kemudian dia menyokong. Jadi senang je Sarawak ni kan? Senang saja. Rumusannya ialah Parti Melayu sokong. Parti Cina dan pribumi menentang. SUPP terus menentang. Snap akhirnya menyokong. Jadi kalau saya soal ini pun, pelajar, cikgu senang aja cikgu nak jawab ini. Tapi kalau Sabah, unik. Sabah dia boleh berdiri soalan sendiri. Okey, cikgu bagi soalan, cikgu nak pelajar cuba jawab. Dekat chat. Soalannya ialah, soalan mengapa timbul pelbagai reaksi di Sabah dalam pembentukan Malaysia. 4 markah. Okey, siapa nak bagi respon soal ni sebelum cikgu masuk? Mengapa timbul pelbagai reaksi di Sabah dalam pembentukan Malaysia? Cikgu stop presenting sekejap. Mengapa timbul? Abang lagi yang belum cuba jawab ni. Imanina belum cuba, Faris Nukman belum cuba, Izzah, Balkis, Emeline. Okey, cuba. Cikgu tulis jawapan soalan di chat. Mengapa timbul pelbagai reaksi di Sabah dalam pembentukan Malaysia? Okey, cuba jawab sekejap. Take time. Ambil sedikit masa. Berapa markah ni cikgu? Markah 4. Cikgu akan kopikan jawapan. Okey, ramai-ramai cuba tengok. Mana tahu rezeki awak bila awak cuba, insya-Allah ingatan kita terus berkekalan lah Anis Nafisa nak cuba ke? Sedap nama Anis Nafisa ni. Macam lagu pula Aina Najlah. Ya cikgu. Okey, nak cuba? Tak ramai lelaki Iman, mana lagi lelaki ni?
Wow, Adam. Adam Hakimi. Ada Adam nak cuba Adam? Salam nak cuba ke? Abdul Salam? Abdul Sukhairi? Ahmad. Okey, kita tengok jawapan. Kita dah dapat satu jawapan. Ada dua jawapan. Kita tengok jawapan yang pertama lelaki dulu. Okey, timbul pelbagai reaksi. Okey, kita cuba copy. Cikgu letak di chat sekejap. Okey, cikgu share sekejap ya. Okey. Cuba kita tengok jawapan Ahmad Afzan. Terima kasih Ahmad. Cuba menjawab ni. Okey, kalau kita tengok jawapan calon kelas cikgu macam inilah, cikgu akan tayang Timbul pelbagai reaksi dalam pembentukan Malaysia kerana pada ketika ekonomi Sabah sedang giat berkembang. Good. Tak apa sebab dalam sejarah dia takkan tolak markah, jangan risau. Sistem perkhidmatan awam juga baik. Kita ambil buku teks je. Dan oleh sebab itu penduduk Sabah berasa bebas menjalankan kegiatan harian. Okey. British dapat menjaminkan keselamatan mereka. Good. Semua fakta je ni. Itu kita tengok. Jawapan yang kedua, jawapan Alia. Okey, kita ambil jawapan Alia. Ada tak beza jawapan dia dengan Ahmad Afzan? Okey, kita tengok di situ. Okey, cikgu bolkan dulu. Okey. Intro tak ada, tak apa, jangan risau. Intro kalau ada, bagus, pemeriksa suka. Kalau tak ada, pemeriksa taklah kata tak suka, cuma tak selesa kalau kita tak ada intro. Ada intro ni syok Okey, kegiatan perdagangan semakin pesat. Okey, pesat. Satu markah. Okey. Menjalankan kegiatan harian. Penduduk bebas menjalankan kegiatan harian. Okey, good. Kegiatan harian. Okey, 2 markah. British menjaminkan keselamatan. 3 markah. Jadi tak ada keperluan untuk bergabung. Good. Nampak dia ada beza antara dua jawapan ini. Dan kita nampak jawapan satu lagi. Amna. Okey. Amna ni saya kopikan. Okey, kita tengok jawapan Amna. Okey, 16 Okey. Timbul pelbagai reaksi okey. Sabah sedang berkembang kegiatan. Okey, perdagangan, perkhidmatan awam semakin baik. Okey, bebas kegiatan harian. Okey. Keselamatan terjamin oleh British. Bezanya jawapan ini dia lebih sikit markahnya. Ada 5. Ini ada 5. Yang atas 1, 2, 3, 4. Yang ini ngam-ngam 4. Jadi kita ada 3 jawapan pelajar. Ada 3 jawapan yang berbeza-beza lah. Tapi keseluruhannya bagus. Dan sebab kalau kita faham bab ini, pelajar akan nampak bila kita belajar bab ini, bahagian Sabah ini. Okey. Kita nampak Pertama sekali, ini boleh disoal satu soalan. Timbul pelbagai reaksi. Itu soalannya. Jadi apa jawapan pelajar? Kita letak warna merah. Kita nampak di sini, pada peringkat awal penduduk berasa curiga dan bimbang. F1. Sabah sedang berkembang. Ketika itu Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan. Okey. 2. Sistem perkhidmatan awam semakin baik. 3. Bebas menjalankan kegiatan harian. 4. Kehadiran pasukan British
menjaminkan keselamatan. 5. Oleh itu, bila sebut oleh itu ini, dia ini macam kesimpulan kepada ini. Buat apa kita nak bergabung? Jadi mungkin soalan boleh tanya, mengapa penduduk Sabah enggan bergabung dengan Tanah Melayu? Sebab dia ambil pada inference tu. Jadi kita nampak di sini akhirnya kita nampak buat apa bergabung ni? Penduduk berpendapat tiada sebab bergabung. Itu kita nampak di Sabah itu sendiri. Kita nampak, oh Sabah. Dan kebanyakan parti di Sabah ini menyokonglah. Yang menentang ni kalau kita tengok, sebab Sabah ni dia menentang sebab mereka masih menganggap Sabah ini milik Filipina. Itu sebab kalau kita tengok yang menyokong, sudah tentu parti Melayu ni. Tun Datuk Mustafa, Datuk Harun, dia menyokong. Parti-parti lain kita nampak. Okey, yang menentang. Okey, cikgu nak highlightkan yang menentang. Sebab di Sabah ini, dia boleh dua soalan. Tadi soalan cikgu ialah berkaitan dengan reaksi. Yang ini soalan mengapa ada penentangan. Okey, kalau soalan ini ditanya, cuba kalau kita tengok ada berapa poin di sini. Okey, satu ialah dia anggap bahawa Tanah Melayu ni terasing. Okey, itu fakta. Terasing. Contoh, cikgu letak warna biru. Contohnya, Indonesia dan Filipina. Jadi, huraiannya ialah mereka perlu menyesuaikan diri. Dengan menyesuaikan diri. Dengan apa? Ada contoh balik. Dengan kegiatan politik, pilihan raya dan kerajaan sendiri. Pelayan nampak? Biru adalah contoh, hijau ialah huraian, merah ialah fakta. Lepas itu ada lagi. Pada masa yang sama, jarak antara Sarawak dengan Sabah juga boleh menimbulkan masalah. Ada fakta lagi. Jarak antara Sarawak dan Sabah juga boleh menimbulkan masalah. Jadi di sini 1, 2, 3, mungkin 4. Mungkin sudah boleh dapat 6 markah. Jadi kesannya apa? Ini kesan dia. Kesannya kita nampak jelaslah. Akhirnya berlakulah penentangan bersama dengan AM Azhari di Brunei itu sendiri. Itu sebab kalau soalan yang pelajar tengok, terangkan reaksi awal pembentukan Malaysia. Okey, clear dah dua soalan ini. Cikgu tayang balik jawapan. Ini contoh jawapan, tadi pelajar dah jawab pun baik. Tak ada masalah. Dan cadangan pembentukan Malaysia mengejutkan pemimpin dan penduduk Sabah. Cuba tengok yang tadi soalan. Dan mereka menentang cadangan ini. Mengapa berlaku penentangan? Soalan 3C. Biasanya 3C ni kebat. Tetapi soalan ini, dia boleh pengetahuan di luar daripada buku teks, boleh juga dalam buku teks. Jawapan yang baik, fakta, huraian, contoh. Itu yang cikgu terangkan tadi tu. Di sini tu fakta, huraian, contoh yang ada pada buku teks ini. Jadi pelajar kalau nak conteng buku teks, kena tengok, oh di sini mungkin satu soalan. Oh di sini mungkin satu soalan. Soalan sini ialah mengapa timbul penentangan. Pelajar yang hebat, dia akan salin soalan. Macam pelajar cikgu kelas-kelas cemerlang, kelas depan, buku teks dia orang beli sendiri. Dia beli buku teks sendiri. Kenapa cikgu kata? Beli buku teks sendiri sebab awak nak conteng. Nanti habis tahun depan awak dah boleh jual buku awak. Buku awak lengkap dengan fakta macam ini. Oh, ini fakta. Ini contoh. Kita dah letak dah. Oh, contoh. Oh, ini huraian. Jadi kalau pelajar lain dapat buku, ini fakta. Kan dia dah seronok. Dia dah lengkap dengan jawapan fakta, huraian, contoh. Bila kita nak jawab, dia senang lah. Itu kita nampak. Okey. Ini
berkaitan dengan 2. Dan yang terakhir, kalau kita tengok ialah reaksi daripada Singapura. Ini boleh jadi satu soalan. Singapura ni pada awalnya kita nampak dia menyambut baik. Lee Kuan Yew ni sokonglah. Sebab apa dia sokong? Soalan katanya sebab apa? Ingat pada waktu itu Singapura, Lee Kuan Yew menghadapi sedikit penentangan, sedikit ketakutan apabila parti buruh telah menang pilihan raya di Singapura. Jadi dia parti PAP. Jadi dia takut. PAP lawannya buruh. Dan parti buruh ini dia tak setuju pada peringkat awal. Tetapi bila berlaku referendum, di mana kita tahu referendum ini? Pelajar ingat balik tajuk tingkatan 4. Ingat, bab ini dia berkait dengan tajuk tingkatan 4. Bab 6, bab 7, tolong tengok balik. Kerana apa? Dia tak setuju. Tapi bila buat referendum, apa maksud referendum pelajar? Cikgu stop sekejap. Apa maksud referendum? Alia, apa maksud referendum, Alia? Referendum ni bukan memorandum. Farah, apa maksud referendum, Farah? Ni nak cuba jawab. Apa dia ni? Pemungutan suara rakyat berhubung dengan sesuatu dasar politik dan sebagainya. Referendum ni maksudnya sebelum kita buat sesuatu, kita mesti buat pandangan rakyat dulu. Berapa orang setuju? Itu macam dia macam Suruhanjaya Kuabok lah. 1/3, 1/3, 1/3. Itu namanya referendum. Tak adalah kita buat keputusan bias, berat sebelah. Di akhirnya. Itu sebab kita nampak, cantik parti ni. Yang memerintah Singapura itu sangat cantik. Itu sebab kalau pelajar tengok, kita tengok sedikit soalan objektif. Kita lari sikit. Soalan objektif daripada okey. Pelajar tengok balik 5.3. Okey. Apakah kandungan ucapan Tunku Abdul Rahman ketika berucap pada wartawan asing di Hotel Adelphi, muka surat 94? Dia nak sini kandungan. Jadi bila pelajar dapat soalan, dia nak apa ni? Dia nak kandungan. Kita garislah kandungan. Sebab pelajar, soalan objektif ni kita ada 1.2 1 minit 2 saat. 1 minit 2 atau 1 minit 4 saat. Macam itulah untuk pelajar baca dan cari. Apa cara kandungan ni? Apa kandungan ucapan ni? B. Kalau kita tengok, dia tak ada yang tak ada kaitan mana? Yang tak ada kaitan ini. Dia tak ada kaitan. Kita tak belajar pun tajuk ini. Tajuk yang kita tak belajar, kita potong dulu. Kita tengok pula, ini tahun 61. Takkan dia kata berakhirnya ancaman komunis? Sebab kita ni komunis ni sampai bila? Peletakan jawatan komunis ini tahun 19 berapa? 80-an. Bermaksud jawapan ini salah. Automatik jawapannya betul mana? Cadangan pembentukan Malaysia. Dia mesti ada satu jawapan. Pelajar kena ambil take time sikit. Baik, tengok 2. Apakah parti politik yang menyokong gagasan Malaysia? Bila soalan macam ini, kita tengok sejak awal. Kata kuncinya sejak awal. Bukan mula-mula tak sokong, lepas itu sokong. Bukan. Mana parti dia? Mana parti yang langsung tak sokong? Dia ada satu. Ada satu parti yang tak sokong langsung. SUPP. Okey. SUPP kita potong. Bila kita potong 2, automatik A potong, C kita potong. Okey. Mana lagi kita nak potong? Sejak awal. Snap dia sejak awal ke?
Snap kita potong. Sebab dia snap ni mula-mula dia menentang. Bermaksud 3 kita potong. Senang aja. Automatik kita dapat jawapan dah. Oh, ini jawapan cikgu ya. Itu sebab kalau kita beza je soalan objektif dengan aneka pilihan, yang ini objektif dia mesti ada kena cari jawapan yang logik. Kalau soalan aneka pilihan, pelajar kena potong. Macam soalan ini. Tengok soalan 9. Pada bulan September 62, Parti Perikatan Sarawak ditubuhkan. Ini kita boleh masuk lagi. Kita nampak soalan, cikgu cuma nak tunjuk pelajar, sebab soalan objektif ni, pelajar kena betul banyak. Katakan kita soalan 40, pelajar nak dapat A, nak dapat A lah, A minus. Awak baru dapat A minus A minus, kertas 2 awak mesti dapat berapa puluh? Berapa kertas 2 yang awak boleh dapat? Sekarang cikgu tanya, berapa kertas 1? Nak tulis ni. Dia tak masuk. Kertas 1, kertas 2. Berapa kertas 2 agak-agak awak boleh dapat? Kertas 1 untuk dapat A ni, kata awak dapat 32. 32, bermaksud di sini pelajar kena dapat 68 baru dapat 100. Baru dapat 100 pelajar. 68 markah baru pelajar dapat A minus. Tinggi tu pelajar Jadi pelajar tak nak kertas 1 kena dapat 30 lebih. Katalah kertas 1 awak rendah. Kebanyakan pelajar yang near miss daripada A minus dia pergi B plus ialah kertas 1. Bila kita tengok kertas 1 dia dapat 26, 28, bermaksud dia kertas 2 kena strong lah. Awak tak ada kertas 3. Macam abang-abang dan kakak awak dia ada kertas 3. Dia beza di situ. Jadi kena hati-hati pelajar Agak-agak berapa kertas 1 yang awak boleh dapat? Iqbal, cikgu tanya. Iqbal Hakimi. Dalam keadaan pandemik lah, tahun lepas belajar kejap, cuti kejap. Berapa agak-agak Iqbal boleh dapat Iqbal? Tak confirm ke? Kertas 1. Agak-agak lah kalau periksa lah. 30 ke? 30? 30 okey dah. 30 maksudnya kena 70. Maksudnya kita kalau soalan kebat, kalau pada semua kosai soalan kebat, esei kebat 888, kita dapat 24 markah. 8 kali 3 24. Kalau objektif 4 dalam 4 16. Bermaksud 24 tambah 16 40. Kebat saja pelajar cemerlang yang akan kuasai. Itu untungnya pelajar imtiaz sekolah menengah sains ni pelajar selected student. Dia di situ dia bantu pelajar kuasai. Okey. Sikit lagi kita nak jumpa. Sekarang dah pukul 10:07. Okey. Kita sambung lagi. Boleh ke sambung lagi, ada nak tanya ke? Ada pelajar nak bertanya? Saya bagi 1-2 minit nak bertanya. Kalau ada pelajar nak bertanya, cikgu tak bagi peluang tanya, tak boleh pula. Okey. Kalau ada pertanyaan, pelajar boleh tanya apa saja. Mana yang cikgu boleh jawab, cikgu jawablah. Tak ada soalan. Cikgu, Ya. nak tanya. Okey. Kalau macam dia tanya soalan yang macam kita kena cerita macam kronologi macam tu. Kita memang wajib letak tarikh ke? Dia okey, good. Tarikh bonus kepada pelajar. Kalau pelajar ingat tarikh, bagus. Tapi setakat ini, dari segi pentarihan dalam sejarah, jarang kita jumpa soalan macam tu. Jarang. Tapi kronologi boleh berlaku. Contoh soalan pilihan raya. Cuba pelajar tengok pilihan raya ni bab 8 tingkatan 4. Terangkan proses pilihan raya di Malaysia. Takkan pelajar terus nak tulis proses pilihan raya Malaysia ialah pengenalan undi. Pengenalan undi itu proses yang keberapa? Contoh tak? Tapi kalau dah tak ada jawapan, dapatlah 1 markah. Dia mesti mula dengan
pembubaran parlimen, mesti ada penamaan calon, mesti ada kempen dan sebagainya. Pengundian, penyeraan undi, pengumuman. Dia mesti ada step. Itu soalan yang berkaitan dengan kronologi. Soalan itu tak ada tahun. Soalan yang berkaitan dengan tahun, contoh yang kita belajar ni lah. Berkaitan dengan tokoh tadi kan, ada tahun 86, 55, 61. Kalau ada tahun, bonus. Tak ada tahun, fakta tu masih dapat markah ni. Yang risau. Okey, ada lagi? Izzah senyap je. Nurul Izzah. Ada lagi? Danish, okey Danish. Cikgu. Ya saya. Okey Ikram ya. Kalau soalan tu dia start ayatnya gini, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, so ada soalan dia. So kalau ada kalau soalan tu berdasarkan cerita, contoh hari tu soalan pasal peristiwa dekat peristiwa sumpit berdarah, memang kena cerita A to Z ke kisah dia ke macam mana cikgu? Okey, peristiwa sungkit ni Rosli Dobi. Berdasarkan pengetahuan, kalau soalan itu pengetahuan sejarah anda, dia masih fakta. Masih soalan fakta. Kita kena ceritalah kenapa berlaku peristiwa sungkit tu. Kenapa Rosli Dobi boleh menyebabkan sungkit tu? Siapa Rosli Dobi? Kenapa berlaku? Apa perakhiran? Itu nampak, itu kita katakan jawapan itu pengetahuan saya lah. Berdasarkan pengetahuan saya, peristiwa ini berlaku kerana ia dipimpin oleh siapa? Akhirnya, itu jawapan kita. Semuanya dalam buku teks. Dia tak boleh luar buku teks. Kecuali kalau soalan berdasarkan pengetahuan anda tentang kepimpinan, tentang sistem pemerintahan kita. Itu lain. Itu kita boleh bagi jawapan kebat. Dia kena tengok pada soalan tu, konten dia apa? Kebat atau fakta? Okey, faham cikgu. Okey, kita sambung sikit lagi pelajar. Kita sambung sebab okey, mana dalam bab ini yang pelajar tak faham, pelajar boleh tanya. Sebab masa kita tak banyak. Yang pelajar nak tanya ini para cikgu yang ini senanglah Kalau pelajar tengok cikgu dah siapkan kepada pelajar, nanti pelajar cuba tengok soalan ni. Cadangan pembentukan Malaysia mengejutkan. Ini jawapan kita tadi Okey, next. Soalan 53. Apakah reaksi negara jiran dalam pembentukan Malaysia? Soalannya reaksi. Tengok negara jiran dalam pembentukan Malaysia. Markah 6. Pelajar tolong hati-hati di sini sebab bila sebut negara jiran, kita ada 3 negara jiran. Mungkin skema 2-2-2, mungkin skema lansam. Mana-mana pun boleh. Jadi kalau langkah yang terbaik, kita kena faham 3 negara jiran lah. Okey, jelaskan reaksi. Macam kita tengok Indonesia ni, pada peringkat awal dia tak menentang, nampak? Pada peringkat awal dia tidak menentang. 1 markah. Malah Indonesia melalui siapa? Melalui Menteri Luar. Menteri Luar itu kalau pelajar bagi nama dah dapat markah lah. Kalau tak ada, Menteri Luar mengalu-alukan idea. Sebut Menteri Luar pun dapat markah juga. Dr. Subandrio Menteri Luar, markah juga. Indonesia pelajar akan dapat 3. Nampak sini. Kita nampak ada 3 reaksi dari negara jiran, iaitu Indonesia, Filipina dan Thailand. Mungkin satu-satu ataupun lansam. Okey, kita anggap lansam lah Pada peringkat awal, rancangan pembentukan Malaysia dan Indonesia tidak menentang. Dr. Muhammad bagi nama, hari periksa lupa nama. Pelajar ingat Menteri Luar saja, cukup. Contohnya, Menteri Luar Indonesia mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Sampai di situ pelajar, kalau kita tengok, pelajar dah dapat markah yang banyak. Dah. Tapi belum full mark.
Nak ambil Filipina atau Thailand? Thailand lebih mudah. Sebab Thailand ni, dia simple je. Ada dua jawapan je. Positif, kuatkan. Memperkuatkan Asia Tenggara. Beza Filipina. Filipina menentang sebab menganggap Sabah ini milik dia. Dia beza. Itu sebab kalau kita tengok, bila pelajar belajar dalam bahagian ini, dalam bab ini, kita kena tengok tentang reaksi negara jiran ni. Kalau pelajar faham yang ini satu soalan ni. Itu sebab kalau kita, kenapa cikgu kata satu soalan cikgu? Sebab bawah ini dia dah bagi hint dah. Dia dah bagi hint dah. Pembentukan Malaysia ni mendapat pelbagai reaksi daripada penduduk tempatan. Cikgu dah soal. Dan negara jiran. Baik. Dalam kita nak bina soalan, cikgu akan tengok, oh di sini dia dah bagi gambaran. Apa soalan dia akan soal ni? Oh dia akan soal yang ini kot. Jadi kita tutuplah. Kita latihlah pelajar. Kena faham yang ini, kena faham yang ini. Yang ini kita dah cuba jawab, sekarang kita cuba jawab ini. Okey. Bila kita dah faham tentang reaksi negara jiran ni, barulah kita boleh tengok satu lagi reaksi. A.M. Azhari. Mengapa A.M. Azhari menentang? Mana kita nak ambil A.M. Azhari? Sikit saja sini. Itu berkaitan dengan Brunei. Jadi soalan ini dia agak pendek. Dia menentang. Kita tengok sebab dia anggap senang saja. Neokolonialisme. Kita anggap sini apa? Dia menentang kerana berminat menggabungkan. Satu. Okey, contohnya ialah gabungkan mana? Brunei sampai Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Okey, dapat 2 markah. Fakta lagi. Pembentukan Malaysia ini merupakan satu cara kerajaan British. Tapi kalau pelajar buka buku lain, dia tulis sebagai neokolonialisme, penjajahan bentuk baru. Samalah tu Yang mana uraiannya ialah untuk apa? Untuk menguasai ekonomi Brunei itu sendiri. Dan Brunei takut kehilangan kuasa. Cuba tengok sini. Okey. Mana-mana soalan yang dah ada dalam buku macam ini, pelajar tolong hati-hati. Cuba jawab. Oh, ini mana jawapan. Kalau pelajar cikgu dia tarik dah ni. Oh, ini sini cikgu Dia buat macam mana? Dia akan tarik dah jawapan ni. Dia akan tarik. Oh, ini negara jiran. Dia akan tarik jawapan. Oh, ini dah jawab. Jadi pastikan kita dah jawab semua. Bermaksud datanglah soalan macam mana pun, kita boleh soal. Boleh jawab dengan baik macam ni. Dia datanglah macam mana pun. Boleh. Mengapa timbul perantangan pemimpin Singapura dan Brunei terhadap pembentukan Malaysia? Itu yang cikgu terangkan, mesti ada. Pelajar. Dan jawapan ni pelajar pun nampak lah. Bila sebut tentang ini, mengapa timbul perantangan pemimpin Singapura dan Brunei, kalau pelajar tengok, dia mesti ada 2 jawapan yang baik. Kalau kita tengok situ pelajar tengok, dia mesti ada 2 jawapan. Sebab apa? Dia minta, mana soalan tadi? Ni, Singapura dan Brunei. Singapura 3 markah, Brunei 3 markah. Kalau tidak, pelajar akan hilang markah. Dengan baik. Itu sebab kita tengok betul-betul soalan. Ada kemahiran. Cikgu selalu tekankan tentang kemahiran 5M. Membaca, menggaris, merangka, menjawab, menyemak. Jadi kalau kita dah faham 5, itu sebab kalau pelajar tengok bab 5 ni, dia cukup detail. Itu sebab cikgu bina video cukup banyak bab ini. Kalau tengok, pelajar tengok sekejap bab 5 ni. Kalau pelajar tengok dalam bab 5, cikgu buat video sebab bab 5 ni sangat detail. Ini channel cikgu. Pelajar tengok dalam senarai main ni, playlist lah Ini bahasa Melayu. Bab 5
tingkatan 5. Ini. Good grammar cukup and banyak lah spelling are important. But if you want to write essays Cemerlang. that inspire, Ini siri 2. messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need Tingkatan 5 KSM, pelajar tengok sampai bab 5. Ini bab 7 dah ni. Ini bab 5 ni. Ini tingkatan menjawab tingkatan 5 KSSM. Pelajar tengok bab 5, bab 3, bab 4, bab 5. Okey, ada 11 video. Ada 11 video dan pelajar boleh tengoklah ini. Ini bersama dengan saya. Ini contoh 5.1, 5.2. Saya simpan apa yang cikgu terangkan kepada pelajar, inilah yang cikgu ajar. Sama aja. Okey, now kita akan kalau pelajar tengok sama aja. Apa yang cikgu terang kembali sama. Berkaitan dengan reaksi. Kita nampak jadi bergaung sikit suara tu penduduk tempatan. Ini dalam kelas lah ni. Sama saja. Conteng-conteng dan akhirnya kita nampak di situ. Sebab kita nak faham pelajar. Okey, ada pelajar nak bertanya? Pelajar dah ngantuk ni. Pelajar tengok baliklah bab 5. Cikgu tak share screen tadi ya. Kalau kita buka bab 5 tu tadi sebab bab 5 ni dia detail pelajar kena faham bab 5 ni dia sangat detail. Pelajar kena tengok betul-betul. Boleh tengoklah video-video siapa pun, tak semestinya video cikgu lah. Video-video cikgu-cikgu lain pun ramai lagi yang bagus-bagus. Pelajar boleh tengok. Contoh kita tengok 5.3. 5.3 reaksi dari negara jiran. 1961. Siapa yang umum? Di sini Di sama saja. Apa yang cikgu terang kepada pelajar? Menggaris, conteng sama aja. Kena hati dua tu dua benda yang berbeza. Sebab dia ada perkataan dan. Jadi sebab cikgu sambil-sambil cikgu buat video tu, cikgu dah terangkan tentang teknik menjawab. Jadi sama aja pelajar. Jadi sebab masa kita tak banyak. Okey, cikgu buka 2-3 minit, ada pelajar nak tanya lagi? Mungkin kita sempat 5.3 je cikgu Okey. Nurul Nazira okey? Jadi kalau tengok pelajar, cikgu dah bagikan semua bahan ni. Pelajar jangan risaulah. Bahan ni cikgu dah bagi semua. Kita cuba tengok semua bahan yang cikgu bagi ni secara satu persatu. Mungkin tak sempat nak isi semua. 5.3. Okey ni Ini ialah kebat, kemungkinan kebat pada pandangan cikgu lah Ini adalah 5.4. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Bimbingan menjawab. Nampak di sini. Senarakan usaha digerak untuk membentuk Malaysia. Pelajar tengok, kalau tak faham, pelajar cikgu dah bagi dengan jawapan. Kalau tak faham juga, pelajar boleh mesej cikgu lah Di akhirnya ni, cikgu dah letakkan quizzes. Pelajar letak aja handset. Ada QR code ni. Pelajar boleh tengok video terus. Ataupun boleh tengok quizzes lah jawab quizzes. Untuk malam macam ni kita mungkin tak sempat buat. 5.4 sampailah kita tajuk kita yang terakhir ni 5.5. Okey, 5.5 ni Sabah memartabatkan bahasa Melayu sampai habis kita. Okey. Kita dah hampir sampai penamat ni. Jadi ada nak tanya pelajar? 1, 2, 3. Cikgu apa ada nak tanya? Mana cikgu? Hilang dah. Cikgu Fauziah ada nak tanya? Cikgu Fauziah yang nak tanya boleh juga Ya cikgu. Cikgu nak tanya ada?
Tak ada setakat ni. Pelajar senyap je ngantuk dia orang ni. Itulah letih dia orang ni sebenarnya. Program tu apa? Berjujuk-jujuk kalau Nanu kata. Oh gini. Berderet-deret. Jadi Sepanjang minggu lah. budak boleh ikut ke? Boleh. Takut data kan? Itulah. Boleh. Daftar satu. InsyaAllah. Dia nak senang, kenalah susah dulu. Betul. Kalau kita terus nak senang, dia macam simple saja. Kena usaha dulu lah, pelan-pelan. Sakit-sakit dulu. Okey. Saya serah kepada cikgu lah. Kita ada sekali lagi kelas cikgu Kenapa InsyaAllah. cikgu pilih bab 6 Kalau yang tingkatan 4 tu bab 6 macam saya bagi tahu tadi lah sebab saya buat bancian. Bab 6. Dia orang lebih pada kurang faham kot bab komunis tu. Sebab bab 6 tu dia berkait dengan bab 5. Jadi dia kena kaitkan dua bab sekali tu. Macam ni, pasal kita ni dia berkaitkan dengan bab tingkatan 4. Dia kaitkan dengan pilihan raya, dia berkaitkan dengan komunis. Tadi kalau pelajar dia tak faham tajuk tadi, dia tak faham tentang 5.2. Dia tak faham tentang tadi dekolonisasi. Oh, itu tingkatan 4 pun dah belajar. Dia kalau faham tingkatan 4, dia akan senang faham tingkatan 5. Okay, baik. Maknanya kalau yang tingkatan 4 tu dia prepare dengan tajuk berapa? 5 cikgu kan? Saya gini, saya 6 pun okey. Pandangan saya kalau pelajar dia nak sederhana. Katalah pelajar tu kategori sederhana. Dia tolong kuasai 8 bab. Dia mula 4 bab akhir tingkatan 4 tu. 7, 8, 9. Kenapa saya tekankan macam itu? Okey, saya tunjuk cikgu sekejap Pelajar pun kena faham. Kenapa kita nak kuasai yang ini? Tu saya kata ada 7 tajuk, ada 4 tajuk. Okey. Saya pergi yang awal-awal sekali. Okey, yang ini saya buang sekejap. Okey, pelajar tengok di sini. Kalau saya tunjukkan tingkatan 4 ni pelajar. Pelajar nampak di sini, tingkatan 4 kita ada 3 tajuk. Katakan pelajar bab 6 ni. Bab 6 ni dia berkait dengan 5 dan 4. Dia mesti kait. Sebab ini satu tajuk, perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Jadi kalau bab 6 dia mesti berkait dengan bab 5 dan bab 4. Dua bab ni tak faham, dia takkan faham bab 6. Sebab bab 6 ni adalah climax kepada apa yang berlaku selepas kekalahan Jepun. Kalau kita tengok sini bab 6 ni dia pendek je, SP-nya ada 4 je. Okey, di sini panjang. Kalau tengok 3 tajuk, satu soalan kemungkinan di sini, satu, dan di sini mungkin 2 lah. Dia mungkin ada 2 soalan, mungkin berada di mana-mana bab, biasanya bab yang paling banyak lah. Itu sebab kalau tengok ada 3 tajuk. Tingkatan 5, dia ada 4 tajuk. 4 tajuk, dia 2. Kecilnya. Kecuali kalau kita tengok bab 9 ni nampak ada 9 tu 2. Bukan 9 tu 2, dia panjang. Bab 9 tu dia pecah 2. Tu saya tak galakkan pelajar yang sederhana dikuasai. Cikgu, saya tak faham lah. Sebab tak faham lah, sebab dia ada 2. Sama juga dengan tingkatan 4. Bab 3 ada 9 SP, konflik dunia ada 4, Jepun ada 5, 9 cikgu. Jadi untuk tingkatan 4 ini, macam minggu depan, kalau ada tingkatan 4 sekali pun boleh masuk. Kalau saya nak tegakkan ni. Sebab dia kena faham ni, baru dia boleh kuasai markah ni. Baru dia boleh kuasai markah yang baik ni tadi. Dia dapat markah ni. Nak dapat markah mana? Dia mesti di sini. Dia tak ada pilihan lain dah pelajar. Pelajar imtiaz, di sinilah markah awak. Ini baru A-, takkan awak nak dapat A-. Awak mesti nak dapat A dan A+. Nak dapat A berapa? 112 hingga 126 markah. Nampak macam complicatednya.
bukan senang sebab tak ada kertas 3. Dia hanya ada dua kertas saja. Bezalah dengan abang-abang dulu dia ada kertas 3. Ini berapa persen, yang ni berapa persen. Tapi tak apa, insya-Allah. Dia orang ni cerah hatinya ngaji kan. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Pelajar kalau apa-apa nak tanya boleh mesej. Boleh klik dekat my link tu, saya letakkan awal-awal chatting saya tu, saya dah letakkan username saya, tak salah saya lah kot ni. Di sini ada username saya, pelajar boleh mesej, pelajar boleh join grup Telegram pelajar Santai Sejarah untuk dapatkan maklumat lah. Okey, itu saja daripada saya. Saya akhiri dengan pertemuan kita malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.